Sama dengan apa yang berlaku kepada gerakan Islamis Youth Movement di Afrika Selatan. Apabila gerakan ini bermula, membernya semua India Muslim. Tapi apabila ia menjadi semakin besar dan kuat di kampus, mereka sedar mereka mesti menarik support, sokongan daripada golongan Afrika berkulit hitam. Dan setelah apartheid, mereka juga memerlukan support, sokongan daripada golongan Afrika berkulit putih. Jadi bahasa, wacana, diskursnya pun berubah, beradaptasi mengikut zaman, mengikut konteks. Jadi saya rasa PKS ni yang buat saya yang penting, yang saya rasa mungkin kita bincang ni adalah perspektifnya terhadap state. State itu buat gerakan Islamis di Afrika Selatan dan buat PKS di Indonesia, state ini tidak semestinya merupakan jawapan kepada segala soalan-soalan. Kerana berbanding dengan Malaysia, kalau kita melihat Afrika Selatan dan Indonesia, dalam dua konteks ini, golongan Islamis sedar bahawa state itu juga mempunyai satu potensi yang agak berbahaya, iaitu coercive state. Apartheid bukan rejim demokratik, dan mereka pernah rasa bisanya apabila digigit oleh state di Afrika Selatan. Sama juga di Indonesia, aktivis-aktivis PKS amat khawatir tentang state itu, kerana kalau state itu diberikan terlalu banyak kuasa, mereka pernah rasa bagaimana hidup di bawah rejim Soeharto, di mana state itu mempunyai kuasa mutlak. Jadi yang uniknya, mereka ingin memenangi kuasa politik, mereka ingin mengkontrol state itu, tapi mereka tidak mahu melahirkan satu state yang mempunyai maximum power, kerana mereka tahu apa yang mungkin berlaku apabila state itu diberikan terlalu banyak kuasa. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya rasa sifat pragmatik ini di mana mereka sedar bahawa ada bezanya antara identiti Islam, politik Muslim dan politik sebagai satu proses. Apabila saya bercakap dengan pemimpin politik parti PKS, ada beberapa quote yang saya kira masukkan dalam interview ini kerana mungkin dianggap sensitif oleh beberapa pihak. Salah satu quote-nya adalah daripada ahli parlimen PKS, di mana ia bilang, mungkin satu hari nanti kita akan lucutkan kata Islam itu langsung. Kerana buat kita, PKS ni mesti membuktikan satu benda kepada seluruh warga negara Indonesia, iaitu keupayaan Islamis untuk menjadi state controllers, untuk menggovern state itu. Tapi apa yang penting buat kita adalah kita mesti membuktikan bahawa apabila kita berkuasa, kita menggunakan kuasa itu untuk demi kebaikan semua warga negara Indonesia. Jadi apa yang kita ingin buktikan adalah bahawa Islamis dapat mentadbirkan state itu, melahirkan satu state yang tidak korup, tidak menyalahgunakan kuasa, tidak mengoperasikan masyarakatnya sendiri. Itu yang kita ingin buktikan. Dakwah itulah satu yang lain. Itu kita lakukan dalam kapasitas kita sebagai individu. Tapi sebagai parti, objektif kita adalah untuk membuktikan bahawa politics itu clean politics, politics yang bebas, yang tidak dicemar oleh korupsi atau prejudis, itu dapat wujud dalam konteks satu parti yang anggotanya majoritas Muslim. Jadi itu saya rasa agak berbeza dengan parti-parti lain seperti Jamaat Islami di Pakistan. Dan mungkin faktor yang ketiganya adalah relasi mereka terhadap anggota partinya sendiri. Yang saya tertarik kepada PKS dan juga Islamis Youth Movement di Afrika Selatan ini adalah sifat terbuka mereka terhadap debate di kalangan mereka sendiri. Ada satu quote di sini yang saya rasa menarik, apabila anggota parlimen PKS sebut bahawa kita mendidik kader kita supaya sedar bahawa walaupun demokrasi itu mungkin membawa ke anarki, anarki itu lebih bagus daripada diktatorship. Kerana dalam keadaan anarki itu masih ada ruang untuk perbezaan fikiran dan perubahan mungkin berlaku, tapi diktatorship itu jauh lebih bahaya. Jadi kita lebih senang dengan anarki daripada diktatorship. Kerana kita pernah rasa 30 tahun hidup di bawah Soeharto, di mana tidak ada ruang kebebasan langsung, tidak ada kebebasan untuk berfikir, untuk meluahkan perasaan dan untuk berbeza pendapat. Jadi yang menarik dalam PKS, walaupun kader trainingnya sangat strict, ada beberapa idea-idea asas yang menjadi
foundation, landasan untuk membership dalam proses menjadi anggota PKS. Ini bukan automatik ya, bukan seperti sekarang dapat ID baru langsung masuk parti ya. Kalau di sana prosesnya mengambil masa yang lama, bertahun-tahun ya, sebelum menjadi full active member. Tapi walaupun begitu, walaupun agak strict dan ada proses yang sangat formal dan rutin, tapi namun begitu, apabila saya melihat proses training dalam parti PKS itu, tidak ada mana-mana saat atau detik di mana anggota itu dipaksa mengambil perspektif yang dia tidak ingin. Karena perbezaan pendapat itu masih wujud. Dan hingga sekarang ni PKS ni mempunyai banyak-banyak suara. Saya memetik hanya 2 individu di kalangan pemimpin PKS. Tapi ada banyak faksi-faksinya. Tapi kalau dibandingkan dengan parti-parti yang lain, cohesion PKS itu sangat kuat. Kerana walaupun mereka berbeza pendapat tentang beberapa isu, fokus parti itu masih ada. Itu kerana sistem kader training mereka yang sangat kuat. Kalau dibandingkan dengan parti-parti lain. Parti-parti lain di Indonesia tidak ada mempunyai kader training begini. PD, partinya Bambang Yudhoyono, SPY tidak mempunyai sistem kader yang sama. PDIP, Golkar tidak ada. Hanya PKS. Kerana ia wujud dalam konteks campus student activism. Jadi mungkin saya berhenti sana dan mungkin kita mau mulakan pembicaraannya tentang soalan-soalan yang telah timbul dalam ini. Terima kasih Dr. Faris. Jadi saya rasa pembentangan dan fokus perbincangan kita pada hari ini, saya rasa mungkin kata kunci yang cuba dibawa oleh Dr. Faris ini adalah pragmatik. Satu kata pragmatik di mana kita cuba menilai situasi politik kita pada hari ini sama ada lebih bersifat sentimental ataupun yang bersifat khayalan, ataupun kalau kita tengok General Assembly semalam lebih pada pemahaman sentimen, nanti berasaskan sentimen. Jadi saya rasa mungkin kita buka kepada semua sekali apa yang mungkin mahu dilontarkan sebagai soalan ataupun dilontarkan sebagai persepsi sendiri. Sebab saya rasa tesis kepada interview ni ialah bagaimana politik Malaysia ni harus dilihat dalam konteks kita perlu lebih pragmatik dalam melihat state sebagai tools, bukan objektif. Mengikut kata ni sumber daya. State itu sebagai sumber daya. Sumber daya. Saya rasa ada juga satu petikan dia kata bagaimana kita mahu mengislamkan tools, sedangkan tools tidak boleh diislamikkan. Mungkin itu seperti mana PAS kita mahu mengislamkan negara, tapi PKS ni dia tidak melihat negara itu perlu diislamkan. Negara itu perlu dipegang supaya boleh membawa kebaikan. Saya mulalah kan. Sebab saya pun tertarik dengan apa ni, pasal kaderisasi daripada tanda pasal kaderisasi. Saya rasa proses kaderisasi semua jemaah Islam, berat Islam adalah sama. Dia punya basic approach itu sama. Cuma yang mungkin membezakan PKS ialah bagaimana dia membuka ruang supaya kader dia ni melihat diberi ruang untuk berbeza pandangan. Jadi saya rasa dalam PAS pun sama. Saya pun tertarik juga tentang Islamic State. Sebenarnya Islamic State hanyalah satu istilah. Istilah di mana matlamatnya sama dengan PKS. PKS nak lahirkan satu negara yang transparent, yang integriti, semua tu semua ada dalam. Dan itulah intipati kepada Islamic State yang cuba dibawa oleh PAS. Cuma apabila PAS menyebut tentang Islamic State, satu benda yang kalau kita boleh share, bagaimana dulu di awal kemerdekaan penduduk Malaysia menganggap bahawa politik suku, agama suku tak boleh sebut tentang Islam dalam bab politik. Islam hanya di surau, hanya di masjid, baca Quran, nikah kahwin, mati habis. Dan bagaimana PAS bawa sehingga 30 tahun, 40 tahun masyarakat boleh menerima Islam dan politik bersama. Sekarang dah tak sebut lagi politik suku, agama suku. Kemudian masuk tahap yang kedua, nak memperkenalkan undang-undang Islam. Bila disebut undang-undang Islam, maka dikaitkan dengan Islamic State. Sedangkan Islamic State ini bukan hanya hudud. Islamic State ini terkandung di dalamnya negara berkebajikan, transparansi, integrity, good governance. Semua yang disebut dalam wacana ada di dalam konteks Islamic State. Cuma bagaimana kita mentafsirkan Islamic State? Dalam disebut Madinah nanti tidak declare sebagai Islamic State. Sebab Islamic State ni hanya satu konsep. Apa yang cuba dibawa oleh parti tertentu
terhadap ideologi yang dia nak bentuk. Contohnya kalau sekarang ni, kalau kita kata PKS kata nak bentuk sebuah state yang di dalamnya bebas, transparan, semua yang ada dengan. Begitu juga dengan PAS. Jadi di belakang disebut juga pasal PAS, ada sedikit disebut pasal PAS, sedikit, sangat sedikit. Tapi besar maknanya. Mungkin dia dah apa? Dia sensitif. Dan walaupun sangat sedikit, tapi besar kesannya. Di mana saya lihat mungkin silap, mungkinlah silap faham terhadap mesej apa itu Islamic State. Dan apabila sekarang tukar bernegara berkebajikan, adakah dah tinggal Islamic State? Sedangkan semasa dalam kita nak keluar manifesto tahun 2008, nak pakai Islamic State ke nak pakai apa? So kita come out dengan satu yang tidak menampilkan Islamic State, tetapi rohnya adalah sama. Jadi interpretasi terhadap Islamic State, contohnya kalau kita tengok tafsiran ulama-ulama yang agak terkemudian, mereka berbeza tentang Islamic State. Negara Islam, ada yang kata negara Islam ini adalah sebuah negara yang majoritinya adalah umat Islam. Ada yang kata yang diperintah oleh umat Islam. Ada yang kata terkandung dalamnya undang-undang Islam. Jadi konteks Islamic State itu mungkin tidak didefine dengan teliti oleh PAS, belum didefinekan secara detail apa itu Islamic State. Tapi konten Islamic State-nya yang PAS, bisa cakap konteks PAS lah PAS nak bawa sama sebenarnya dengan apa yang PKS nak bawa. Dan proses kaderisasi mereka juga sama. Bahkan mahasiswa-mahasiswa lewat 90-an begitu tertarik dengan PKS sampai pergi jumpa PKS, bawa balik manhaj tarbiyah PKS. Saya ada manhaj tarbiyah tebal begini kan, dan manhaj tarbiyah PKS lebih kurang sama dengan apa yang ada dalam manhaj tarbiyah PAS. Just nak share lah itu yang berlaku dalam PAS, apa yang berlaku dalam PAS. Mungkin saya rasa parti yang Kak Rozama sebut tu, keinginan tujuan tu sama, tapi saya rasa yang menyebabkan berlaku perbezaan tu mungkin sebabkan persepsi umum yang melihat PAS bukan seperti apa yang Kak Rozama sebutlah, lebih kepada apa dia panggil label daripada saya tak tahu mungkin bagaimana persepsi pada mereka yang bukan di dalam PAS lah. Saya tertarik dengan kataan Islam kultural. Pertama sekali, apabila saya melihat dari konteks budaya Indonesia itu sendiri, waktu perkembangan Islam itu berlaku di Indonesia, berlaku proses saduran asimilasi budaya Hindu, asimilasi Islam dalam budaya Hindu. Misalnya kalau kita mengkaji kitab-kitab Vedanta itu sendiri, Sunan Kalijaga bermula dengan asimilasi saduran-saduran budaya berbanding dengan konteks Malaysia yang kita lihat satu negara yang hanya wujud segregasinya sewaktu zaman kolonial. Dan persoalan saya melihat daripada konteks Indonesia yang sebenarnya disadurkan melalui budaya pada asas, dan kemudian proses itu berlaku sebagai satu alat untuk menyatukan segregasi etnik, sehingga wujudnya ideologi Pancasila itu sebagai satu form yang menggerakkan negara bangsa melalui nation building, berbanding konteks Malaysia yang berpecah. Dan saya melihat dari segi politik di Malaysia yang masih komunal, yang masih ada segregasi, masih ada pemisahan etnik, masih ada kecemburuan etnik, jealousy between Malays ataupun etnik-etnik minoriti kerajaan lain. Jadi saya melihat bagaimana untuk melahirkan pragmatik politik yang pragmatik seperti mana PKS di dalam konteks yang kita faham negara Malaysia ini masih lagi mengalami kecelaruan identiti. Kita tiada satu identiti kebangsaan yang begitu jelas. Adakah Melayu sebagai kebudayaan atau Malaysia sebagai kebudayaan?